sirah Rasul, ada orang kata sunnah Nabi. Ni apa benda ni? Salah satu di antara tiga ni, benda tiga ni sama ke tak sama? Jadi kita terangkan ringkas daripada ketiga-tiganya boleh kata sama, serupa tapi tak sama. Yang pertama yang paling luas sekali, iaitulah sirah. Sirah dia berasal daripada perkataan sara, yasiru jalan, siratan perjalanan hidup baginda Nabi, daripada apa yang diceritakan oleh sahabat-sahabat, diceritakan patutnya oleh sahabat-sahabat dan diceritakan sendiri oleh baginda Nabi kepada sahabat-sahabatnya. Itu sirah. Yang kedua, yang sirah ni maknanya meliputi peristiwa hijrahnya baginda, macam mana lalu kok mana, pergi ke mana, apa dialog dia dengan para sahabat, apa arahan Nabi, apa larangan Nabi, apa respon Nabi kepada apa yang sahabat buat. Itu semua sirah, ya. Kemudian yang kedua kita sebut hadis. Hadis Nabi, hadatha pasal perkataannya bercakap, ya. Nahnu natahaddath ma'akum fi mawdu'in wahid ala wa huwa manhajus sunnah, ya, begitulah maksudnya. Nahnu natahaddath maksudnya kita bercerita, maknanya dua orang bercerita. Hadatha, kalau hadithun cerita, cakap, ya. Maknanya kalaulah perkataan itu disebut hadis Nabi, hadis dia boleh jadi hadis Nabi atau hadis daripada percakapan para sahabat. Contoh sahabat-sahabat duk cerita, aku solat macam gini ni, bukan Nabi cerita pun. Sahabat A, contohnya Wa'il bin Hujur, kenapa? Contohnya sahabat A bernama Wa'il bin Hujur radhiyallahu ta'ala anhu berkata bahawa aku solat, ataupun Ibnu Umar, ataupun Ibnu Abbas, ataupun Ibnu Mas'ud, seorang sahabat lain nampak dia solat dalam keadaan duduk. Maka dia kata, kau nak tahu tak, beginilah caranya Rasulullah solat. Maknanya bukan Nabi cakap pun, sahabat yang cakap, tapi dia kata dia tahu itulah cara Nabi menuraikan, mendirikan solat. Maka itu jadi hadis juga. So hadis ini bukan hanya apa yang Nabi cakap, tapi yang sahabat cakap, menceritakan persekitaran perbuatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, begitu juga dengan apa yang Aisyah cerita. Contohnya Aisyah cerita dekat rumah apa yang Nabi buat, ya, apa yang Nabi buat ketika beliau haid, apa yang Nabi buat solat malam. Nabi tak cerita sendiri, Aisyah yang cerita, dia pun jadi hadis. Okey? Baik, itu yang kedua. Yang ketiga yang paling kecil sekali skop dia, iaitulah sunnah. Itu yang kita nak fokus malam ni. Sunnah iaitulah mengikut tafsiran ataupun definisi ahli-ahli ulama usul fiqh. Mereka mendefinisikan sunnah kepada apa-apa yang disandarkan kepada Nabi dari sudut kata-kata baginda, perbuatan baginda, atau takrir, endorsement, pengiktirafan yang baginda berikan kepada perbuatan dan percakapan para sahabat. Okey? So jadi daripada tiga-tiga ini, yang mana yang paling penting untuk kita belajar, tuan-tuan? Jawabnya sunnah. Kerana sunnah adalah sumber hukum. Sunnah adalah sumber untuk hampir kepada Nabi dan mendapat redha Allah. Adapun sirah, tak semua sirah adalah sahih. Sampaikan ada perbincangan ulama, ni just nak maklum pada tuan-tuan, ya, yang mengatakan bahawa baginda Nabi dengan Abu Bakar As-Siddiq masuk dalam gua, kemudian ada labah-labah buat penutup, kan? Tuan-tuan selalu dengar cerita tu, kan? Cerita itu pun ada perbincangan di kalangan ulama, ada sebahagian kata tak berapa sahih. Nampak? Dan cara Nabi, contohnya Nabi keluar pada waktu malam, Nabi keluar pada waktu malam, kan, masa berhijrah, kan? Itu sirah, itu bukan sunnah yang dah sudah jawab. Itu sunnah, tapi maknanya sekarang ni itu sirah Nabi, cara perjalanan Nabi, yang mana
keluarnya baginda Nabi pada waktu malam itu ada perbincangan di kalangan ulama, sahih atau tidak sahih. Maka semua sirah tidak semestinya jadi sunnah yang kita kena ikut. Boleh faham? Maknanya kalau kita nak dakwah, kita tak perlulah nak berhijrah, mesti berhijrah dari Mekah ke Madinah. Sebab sirah itu bukan sunnah seluruhnya. Difaham tuan-tuan? Ya? Sebab itulah bila Nabi berdakwah, secara yang pertama Nabi berdakwah di rumah Arqam bin Abi Arqam, kelompok kecil. Kemudian Nabi pun senyap dulu, tak beri pada orang-orang kafir musyrik sebab Islam masih lemah. Itu proses tu, proses sirah nabawiyah. Maka tak wajib kepada kita untuk tiru. Kita kalau nak dakwah, kita kena tak boleh buatkan masjid besar-besar gini. Kita kena sorok-sorok je dulu. Kalau siapa tak sorok-sorok dulu, tak ikut Nabi maknanya. Itu salah faham tu tuan-tuan. Sebab itu sirah. Sirah tak mesti ikut one by one, step by step. Okay? Kecualilah sirah itu telah pun diiktiraf sebagai sunnah. Sebagai sunnah. Sebagai contoh di sirah Nabi SAW didatangi oleh seorang lelaki. Dia kata dia nak minta izin nak pergi perang juga dengan Nabi. Ini sirah. Tiba-tiba Nabi tanya, adakah engkau ada emak lagi? Dia kata ada. Maka Nabi pun kata, fa'alzimha, hendaklah engkau kalau gitu tak payah pergi perang. Engkau pergi jaga emak engkau dulu, sebab tak ada orang lain jaga. Itu adalah jihad untuk engkau. Nampak tak? Itu asalnya sirah. Tapi sebab Nabi berikan satu arahan, dia jadi sunnah. Maka sesiapa yang selepas ni nak pergi demonstrasi, marah kezaliman contohnya, tapi mak tak ada orang jaga, mak sakit, tak sunnah tuan-tuan pergi demonstrasi meninggalkan mak yang sakit di rumah atau ayah yang sakit di rumah. Boleh faham? Itu cara nak faham sirah yang telah bertukar menjadi sunnah. Okey? Hopefully faham lah. Baik, sekarang kita pergi dengan lebih detail sikit sunnah. Sunnah ini pula, setelah kita sebut tadi 3 perkara, dia ni ada 2 jenis yang besar. Satu namanya sunnah tashri'iyah, sunnah yang menjadi sumber hukum. Tadi kita kata sunnah patutnya semua sumber hukum. Tapi ulama detailkan lagi, perincikan lagi, ada 2 bahagian. Satu yang menjadi sumber hukum, yang kedua sunnah ghairu tashri'iyah, sunnah yang tidak menjadi sumber hukum. Ya? Baik, jadi sunnah yang menjadi sumber hukum ini macam mana nak kenal dia? Yang pertama, bila ada arahan daripada Nabi. Yang kedua, bila mana arahan itu arahan suruh buat atau arahan suruh tinggal. Ya. Yang ketiga, Nabi keji benda tu. Contohnya Nabi kata al-aidu ala hibatih kal kalbi ya'udu ala qai'ih. Nabi kata orang-orang yang beri hadiah lepas tu minta balik hadiah dia. Kalau orang Melayu kita kata apa tuan-tuan? Buruk siku. Nasib baik siku je buruk, taklah teruk sangat kan. Tapi dalam sunnah Nabi kata, dalam hadis yang juga sunnah, Nabi kata orang yang beri hadiah kemudian minta balik hadiah dia macam anjing jilat muntahnya. Bayang tu. So dalam mazhab Asy-Syafi'i mengatakan bila Nabi menyerupakan perbuatan mengambil balik hadiah yang kita bagi itu macam anjing jilat muntah, ini bermakna perumpamaan itu perumpamaan yang jijik, yang membawa erti haram. Maka dalam mazhab Asy-Syafi'i hukumnya haram untuk kita minta balik hadiah yang kita bagi dekat orang. Boleh faham? Kalau orang Melayu hanya buruk siku, kalau dalam Islam buruk hati macam anjing jilat muntah. Itu nak bagi faham, ya. Ini adalah sunnah tashri'iyah, sunnah yang menjadi hukum. Adapun sunnah yang kedua, benda yang Nabi buat tapi tidak menjadi hukum. Sebagai contoh, Nabi memakai selipar bila pergi ke masjid
bila pergi berjalan, ya, pakai selipar adalah sunnah, sebab boleh menjaga kaki daripada kecederaan dan seumpamanya. Tapi bentuk selipar Nabi adakah menjadi sunnah sumber hukum untuk kita tiru? Apa pandangan tuan-tuan? Boleh faham? Tidak menjadi sunnah tasyri'iyah. Dia sunnah, tapi dia bukan sunnah yang berat, dia bukan sunnah yang utama, dia bukan sunnah yang kita kena ikut untuk hampir kepada Nabi, dia bukan sunnah yang utama untuk kita dekat dengan Allah, bukan. Tapi kalau tuan-tuan nak belajar, nak kaji, nak tiru juga, tak apa, tak masalah. Tapi rugilah buang masa, sebab banyak lagi sunnah yang lebih penting untuk kita belajar. Ya? Para ulama juga bincang, bagi contoh sunnah yang tidak menjadi tuntutan untuk kita ikut. Antaranya, ada sebahagian besar ulama memasukkan jubah sebagai sunnah yang tidak semestinya kita ikut. Betul. Jubah ini tidak ada nas daripada hadis Nabi yang kata kalau kamu pakai jubah kamu akan dapat fadilat gini-gini. Bila tak ada begitu, maka dia menjadi satu pakaian yang Nabi pakai kerana budaya Arab. Maka kita nak tiru, alhamdulillah. Kalau kita tidak tiru Nabi, dapat pahala. Tapi dia bukanlah specifically sunnah yang penting untuk kita tiru. Sebab itulah orang Arab di tanah Arab, mereka selalu pakai jubah. Mereka buat maksiat pun pakai jubah juga, ya. Mereka kencing bersepah pun pakai jubah juga, mencuri pun pakai jubah juga. So jadi jubah nothing special di tanah Arab. Di Malaysia pakai jubah, oh nampak tuan haji sikit, nampak ustaz sikit. Padahal di tanah Arab tak ada apa benda pun. Tapi tak apalah. Tapi nak cerita, itulah dia sunnah ghairu tasyri'iyah. Bagaimana pula dengan janggut? Janggut adakah dia sunnah yang dituntut atau tidak dituntut? Bila kita tengok daripada hadis-hadis Nabi, jelas kita nampak ia sunnah yang dituntut. Yang dituntut, yang dapat pahala, jaganya, belanya. Maka ketika itu dia sunnah tasyri'iyah. Pakai gosok gigi pakai kayu sugi, apa sunnah yang mana satu ni? Sunnah tasyri'iyah, sunnah yang dituntut juga. Sebabnya Nabi kata dalam hadisnya, laula asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Kalaulah tidak menyusahkan umat aku dah wajibkan dah, aku dah suruh dah umat aku setiap kali nak solat dia gosok gigi pakai kayu sugi dulu. Boleh faham? So, jadi bila Nabi kata begitu, maknanya Nabi nak kita buat begitu. Ia jadi sumber hukum yang perlu kita taati. Makan pakai tangan kanan, sunnah yang mana satu? Sunnah yang dituntut. Sebabnya Nabi kata, kul biyaminik wa kul mimma yalik. Makanlah dengan tangan kanan kamu dan makanlah apa yang dekat dengan kamu. Kita biasa kita pakai yang pertama je hadis tu, yang belakang tu kita lupa dah. Kan? Sebab itulah bila kita makan berjemaah, tangan kita jambatan Pulau Pinang, tuan-tuan. Yang jauh-jauh pun kita sibuk nak ambil sampai baju kita pun masuk dalam kari. Itu tidak sunnah, tuan-tuan. Kalau nak sunnah juga, kena nak duduk tu kena pilih mana tempat nak duduk. Ataupun kalau rasa jauh, mintalah kawan tu tolong hulurkan, barulah okey, tuan-tuan. Itu sunnah yang dituntut. Baik, itu semua contoh-contoh sunnah yang kecil. Banyak lagi sunnah yang dituntut yang besar, yang menjadi dalil cintanya seseorang hamba, seseorang umat Nabi kepada Nabi adalah sejauh mana dia nak belajar sunnah yang besar. Jadi jangan kita ni cinta Nabi, kita buatlah sunnah berselawat kepada Nabi. Betul, itu sunnah yang dituntut, tapi ada yang lebih besar daripada ataupun lebih signifikan yang jangan kita lupa.